الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pelajaran kita, yaitu ayat yang ke 249 surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Okey, tuan-tuan, ayat yang ke 249 ya. Slow dan besar slow dan besar. Okey. Ni semua tak nak beli CD dah ni. Okey, perkataan yang pertama apa dia? Falamma ada dua. Yang pertama apa makna fa? Maka. Perkataan kedua lamma. Apa makna lamma? Tak ada. Mesti
isim ke fi'il ke haraf? Fa ni haraf. Haraf apa? Mula. Isim. Lamma isim ke fi'il? Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Ada dalam formula kan lamma? Ada. Dalam isim zaraf zaman lamma ada. Ada kan? Yang bawah last sekali. Okey, seterusnya perkataan apa? Fa sa la. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Kenapa tak boleh fi'il mudhari'? Pangkalnya tidak ada alif nun ya ta. Kalau nak kata fi'il mudhari', rujuk diagram warna kuning, pangkalnya mesti ada alif nun ya ta atau ya ta alif nun, ya, ya ta'an. Okey, kalau fi'il madhi kita kena tengok hujung. Ada tak penambahan berlaku di hujung? Tak ada. Bermakna apa dhamir dia? Huwa. Huwa makna apa? Dia. Fi'il madhi macam mana nak terima? Dia adalah. Maka fasala, apa makna di sini perbuatan ni? Dia telah keluar. Dia fasala makna kharaja. Dia telah keluar. Bermakna fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il madhi biasa, kita kena cari apa? Fa'il. Fa'il ada dua cara carinya. Sama ada cari isim bagi depan selepasnya ataupun cari dhamir yang tersembunyi. Guna kaedah satu dulu. Kaedah satu apa? Cari isim bagi depan. Kaedah dua, cari dhamir yang tersembunyi. Guna kaedah satu. Ada tak fa'ilnya? Ada. Siapa dia? Talut. Kenapa dia jadi fa'il? Sebab dia baris depan. Qalu tu. Kan fa'il bagi depan kan? Ya? Maka talut adalah yang melakukan perbuatan apa? Keluar. Sama ada kita nak terjemah cara orang tua, ya? Maka tatkala telah keluar oleh talut. Itu cara terjemah fa'il. Ya? Ataupun macam tuan-tuan ni orang muda, terjemahkan fa'il dulu. Tatkala talut telah keluar, ya, fasala talut. Okey, talut dia. Ustaz, dalam fasala kita ada dia buat. Kita boleh kata tak fa'ilnya buat? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kakak dah ada fa'il dia, tak boleh kata buat dah. Sebab tu kita tak boleh kata macam ni. Maka tatkala dia telah keluar talut. Tak, talut telah keluar. Ya, sebab dah ada pelaku dia, tak payah sebut dhamir. Akan disebut dhamir sekiranya pelakunya, orangnya tidak disebut. Ya. Saya kata tak ada talut, maka tatkala dia telah keluar, ya, fa'il dia ialah huwa. Dia. Lepas tu kena kembalikan huwa tu kepada siapa? Boleh macam tu. Macam ni lah. Zahaba, makna zahaba telah pergi al-ustaz. Al-ustaz jadi fa'il. Bagikanlah al-ustazu. Sebab fa'il bagi depan, kita tak boleh kata dia telah pergi ustaz. Telah pergi oleh ustaz itu, atau ustaz itu telah pergi. Dia pergi ke mana? Ilal fasli. Itulah kerja ustaz. Mudah-mudahan masih dalam buat. Apa? Orang tu akan dimatikan oleh Allah di mana tempat dia selalu kerap pergi. Ya? Kalau tuan-tuan rajin mengaji, mati kat tempat belajar lah. Kalau tak mati dalam suatu masa nak pergi ataupun balik. Orang yang berulang alik ke masjid, mati dia sama ada pergi masjid atau tengah masjid atau balik masjid. Dia macam tu. Dia hukum alam. Sebab tu kalau kata ulama, kita boleh rancang kematian. Kerana
Itulah cara Allah memandikan seseorang. InsyaAllah dah sampai. Rehat nanti. InsyaAllah. Buku dah sampai. Dia tunggu dia. Okey. InsyaAllah kita akan dapatkan buku di luar pada masa rehat nanti, insyaAllah. Okey. Dhahaba al-ustazu ila al-fasli. Telah pergi oleh ustaz itu. Itu kalau terjemahan kitab tu, ke kelas. Okey. Kemudian kita kata begini. Summa. Apa makna summa? Dhahaba ilal masjid. Dia pergi ke masjid. Fa'il apa ni? Fa'il madhi. Siapa fa'il dia? Boleh tak ustaz? Tak boleh, tak boleh. Dia sebab fa'il nak cari mesti tak boleh mengundur. Ke depan, cari ke depan sini. Jadi kita akan kata apa ni? Ini fi'il madhi. Ya. Fa'il dia siapa? Fa'il dia huwa. Sebab kalau nak cek fa'il ke depan, huwa. Lepas tu huwa tu makna apa? Dia. Kembalikan dia tu siapa? Al-ustaz jugalah. Tapi inilah cara dia. Kita tak akan ulang sebut ustaz dia. Ya. Zahaba al-ustazu ila al-fasli, thumma zahaba ila al-masjid. Tak, summa zahaba al-ustazu ila summa al-ustazu. Jadi ayat tu tak comel. Sebab tu dua kaedah mencari fa'il, sama ada cari isim baris depan, ya, ataupun sebab dah disebut-sebut dah, Talut dah ada cerita sebelum ni, maka tidak disebut dah nama dia. Saya kata jadi gunakan dhamir. Ya. Tapi kali ni dah mula satu episod baru, Talut dah masuk dalam medan perang, maka disebut dia punya fa'il. Selepas ni cerita-cerita Talut, dia tak guna sebut Talut dah. Mesti fa'il dia nanti huwa. Huwa kembali kepada Talut. Ya? Itu dua saja kaedah mencari fa'il. Boleh tak? Laju tak? Kalau macam tu memang cakap saya dah laju dah. Okey, boleh tak? Cuba terjemah zahaba al-ustaz. Ustaz itu telah pergi, ustaz itu ilal masjid, ilal fasli, ke kelas. Thumma zahaba, baru sebut dia telah pergi. Ya, dia tu ustaz, dia telah pergi ke masjid. Benda yang sama. Okey, padam. Okey. Falamma fasala Talut, lepas tu bil junudi. Ada dua perkataan apa dia tuan-tuan? Bi dengan al-junud. Al-junud. Kenapa junud bagi bawah? Junud makna apa? Tentera. Jamak atau mufrad? Kalau satu orang tentera disebut, ya, disebut tentera. Jundun, bolehlah. Jundun atau jundun. Itu kalau seorang tentera. Kalau dua orang, jundani atau, ya, kalau jamak dia junud. Ya, ini dia panggil jamak apa ni? Jamak taksir. Okey. Talut keluar dengan siapa? Dengan tentera-tentera itu. Makna tentera-tenteranya lah di kalangan orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel. Ya? Maknanya ramai di kalangan Bani Israel boleh turut serta dalam perang setelah dibuktikan, ya, perlantikan Talut itu dengan apa? Kisah minggu lepas? Dengan peti. Peti itu dalam bahasa Arab dipanggil apa? Tabut. Sebab dalam tabut tu ada peninggalan daripada lembaran Taurat, daripada tongkat Musa, Al-Manna, ya,
kesan-kesan madu yang pernah diturunkan kepada Bani Israel. Ada serban Nabi Allah Harun, dia kata di situ, menjadikan mereka yakin bahawa Talut ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Lalu Talut pun keluar bersama dengan bala tenteranya. Lepas tu qala. Ni qala. Apa makna qala? Tak apa, dia telah berkata. Fi'il madhi kan? Okey, kena cari fa'il dia. Fa'il dia nak guna kaedah satu ke dua? Kalau tak ada isim bagi depan, guna kaedah yang kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Huwa. Huwa tu siapa? Talut. Tak payahlah sebut Talut banyak kali. Dia iaitu Talut telah berkata. Kalau biasanya perkataan qala ni orang Melayu mesti akan buat nota bertindih. Maka yang di sini mengajukan cakap Talut. Dia telah berkata kepada bala tenteranya. Apa dia kata? Inna. Kenapa guna inna, tak guna anna? Dia memulakan ayat. Mana mula? Mula pada situ. Kita nampak mula, kiranya kita buat nokta bertindih. Sebab dalam Quran semua tak ada tanda koma nokta bertindih ni. Jadi seolah-olah ini mula qala, ini ayat baru. Ini adalah ungkapan Talut. Inna. Inna isim ke fi'il ke haraf? Okey, haraf apa namanya? Haraf taukid dari segi maknanya. Tetapi dari segi peranan barisnya dia jadi haraf apa? Nasab. Kenapa? Kerana dia pasti akan membaris ataskan isim selepasnya. Apa dia? Allah. Sebab lepas inna mesti innallaha, innal ustaz za, innal masjid masjidan, innal fas mesti bagi atas. Selepas inna, maka isim bagi atas tu dipanggil apa? Isim inna. Bila kita jumpa isim inna, kita kena cari apa? Dah jumpa isim inna, kena cari khabar. Khabar dia lah. Inna. Khabar inna bagi apa? Bagi depan innallaha ghafurun. Run mesti bagi depan. Ya, tetapi perkataan yang kita jumpa di sini tidak dapat bagi dibariskan. Sebab dia begini. Perkataan dia mubtali. Mubtali. Okey. Mubtali. Macam mana kita nak cari dalam kamus ni? Sebab tuan-tuan belum hafal lagi sifir kan? Kalau belum hafal sifir tak apa. Kita tunjukkan. Cuba tuan-tuan tengok pattern dia ni. Pattern dia begini. Cuba tuan-tuan tengok sifir apa ni? Sifir 7. Lepas tu tengok kolom nombor 4. Isim fa'il kan? Mufta'ilun. Jumpa tak mufta'ilun? Jumpa. Sama tak baris dia? Cuba muf sama. Ta dengan ta. I li ya yun tak dapat nak dibariskan. Alif atau waw atau ya bila di hujung ni tidak dapat dibariskan. Kita tak sebut mubtaliyun. Mubtali sahaja. Okey. Bermakna cuba tuan-tuan kembalikan kepada fi'il madhi sifir 7 bunyi macam mana? Cuba baca. If ta'ala. Okey. Cuba boleh tak tuan-tuan dan perempuan bariskan ni? If ta'ala. If jadi if ta'ala. Ya bariskan. Alif waw ya di hujung tak dibariskan. Itu haraf sakit. Jadi ibtalah. Okey. Belum habis cerita. Yang mungkin ada dalam kamus tuan-tuan yang ini. Okey, ini
Tapi ini bukan punca perkataan. Punca perkataan berapa huruf? 3 huruf, iaitu fi'il 1. Fi'il 1 fi'il madhi cuba jadikan fa'ala. Apa nak potong? Alif, ta. Jadi potong alif dengan ta. Jadi punca perkataan adalah ba, lam, ya. Atau kalau macam tu mungkin ba, lam, ya, mungkin ba, lam, alif. Bunyi dia sama. Cuba cari kalau jumpa, kalau ada rezeki. Rezeki sebab kamus kita tak cukup besar juga. Cuba buka muka surat 42. Dia punca di situ, tapi perkataan yang kita nak tak tepat. Punca perkataan di sini jumpa tak muka surat 42? Ya, baris keempat daripada bawah. Mana bala? Apa mana bala? Mencuba atau menguji. Mana dia telah menguji. Okey, fi'il mudhari' dia bunyi macam mana? Lu. Jumpa tak? Ya, benar. Muka surat 42 kiri. Oh, ya, Bu. Jumpa tak? Jumpa. Jumpa tak? 42 kiri. Bala. Kanan pada silap Arab. Jumpa tak? Okey. Sebab tidak terkenal. Okey, yang tu bala. Okey, cuba terjemah bala. Fi'il madhi. Yang balaya tak nak. Kita nak balaya. Balia boleh juga. Balia pun boleh. Sama. Itu memberi makna yang sama. Okey, cuba ambil bala. Fi'il madhi bunyi bala. Mudhari'. Yablu masdar balwan ataupun balaan. Okey, cuba terjemah bala. Terjemahkan. Mimpi fi'il madhi bermula daripada huwa. Dia telah menguji. Fi'il mudhari' yablu. Cuba terjemahkan. Dia sedang atau dia akan menguji. Okey, dia sedang atau dia akan menguji. Balwan atau bala? Ujian. Sebab kita sebut bala. Mana bala tu apa? Ujian. Orang Arab sebut bukan bala, bala. Wa dzalika bala'un min rabbikum 'azim. Bala'un min rabbikum, mana ujian dari Tuhan. Tetap dia sama maknalah. Ibtala makna menguji. Tapi dalam kamus kita tidak bagi sebab kamus kita kecil. Jadi makna menguji. Kalau fi'il madhi makna menguji. Kalau isim fa'il, apa makna isim fa'il? Yang melakukan. Maknanya penguji atau yang menguji. Itu makna mubtali. Okey? Maknanya makna yang menguji. Kalau orang-oranglah, tapi kalau Allah makna yang menguji. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat terjemahkan yang menguji, terjemahkan sahaja menguji. Sebab cakap Melayu dia tak sesuai. Sesungguhnya Allah adalah yang menguji. Kalau sesuai cakap Melayu, okey. Mubtali. Sesuai tak? Sesungguhnya Allah adalah yang menguji. Sesuai? Okey, boleh. Kalau tak sesuai, tak kena sesungguhnya Allah menguji. Boleh juga. Dia ada kesamaan nanti, tapi saya tak nak ajar sekarang. Mubtali. Sepatutnya khabar inna bagi apa? Bagi isim inna bagi atas, khabar dia bagi depan. Innallaha ghafurun. Kenapa dia tak bagi depan bayan? Ya tidak dapat dibariskan. Alif, waw, ya tak dapat dibariskan.
Sebab tu dia jadi mubtali sahaja. Sepatutnya mubtali yu atau yun. Ya? Okey. Dan dia isim ke fi'il ni? Isim mubtaliyun. Kalau tak nampak bariskanlah tadi. Cuma kita tak dapat nak bariskan. Kenapa dia tidak ditanwinkan dan tidak ada alif lam? Kenapa dia tidak ada alif lam? Sebab kalau tak ada alif lam dan tanwin, Allah adalah yang menguji. Mana mudhafun ilaih? Kenapa? Dhamir melekat dengan isim. Cuba terjemah. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah, nak menunjukkan khabar sesungguhnya Allah itu adalah yang menguji kamu. Kalau tak sesuai, sesungguhnya Allah itu menguji atau akan menguji kamu. Kamu itu siapa? Tentera Talut yang beriman. Kalau dalam tafsir saya dah tak ramai kan, bilangan dia lebih kurang 300 lebih macam orang masuk dalam perang Badar. Tapi riwayat terlalu banyak tentang ini sebab dia dah jauh. Macam-macam riwayat daripada ahli kitab pun ada. Ni riwayat kalau Bukhari kata lebih kurang macam tentera Badar, 300 lebih yang tinggal di sini, yang setia bersama dengan Talut untuk berperang. Okey, ni saya padam. Lepas tu apa perkataan dia? Bi naharin. Bi makna apa? Nahar. Dengan berapa batang sungai? Sebatang sungai. Kalau 2 batang sungai, naharani. Guna diagram warna hijau. Okey. Kalau sebatang sungai disebut naharun, kalau 2 batang sungai naharani atau naharaini. Kalau jamak dia anhar. Macam mana nak tahu anhar? Kamus. Banyak Al-Quran menyebut dalam bentuk jamak, khususnya sungai-sungai di dalam najri min tahtihal anhar khalidina fiha. Anhar itu adalah kalimah jamak. Okey. Kalau kita jumpa dalam Quran, dia banyak menggunakan perkataan anhar jamak. Tajri mana apa? Ia mengalir. Ni fi'il mudhari'. Dhamir dia apa ni? Kalau ta, kalau huwa yajri. Hiya tajri. Apa makna hiya tajri? Ia, laki ke perempuan? Perempuan mengalir. Nak tengok siapa yang mengalir tu? Tajri min, apa makna min? Tahtiha, tahti, bawahnya. Nya ni apa? Ialah apa? Iaitu kebun-kebun, iaitu jannah. Jannah tu kebun. Mengalir di bawahnya, dari bawahnya, di bawah pohon-pohon syurga itu, iaitu mana fa'il dia? Al-anhar. Kalau tuan-tuan berani bariskan, cubalah. Anhar. Kenapa? Tu perlahan dah tu. Kan kata fa'il di depan, bariskanlah depan. Jadi bukan apa ni, bukan benda lain yang mengalir. Ya, sebab tu kadang-kadang jannatun tajri. Jannat, apa makna jannat? Syurga. Ini jamak, taman-taman. Kalau kita wakaf kat sini, sesuai tak? Jannatun tajri. Sesuai tak? Syurga-syurga atau taman-taman yang mengalir. Wah, dahsyatnya taman syurga berjalan. Sebab tu tak sesuai wakaf di situ. Yang mengalir itu apa? Ni fa'il ni.
Sebab tu saya kena marah kat guru saya. Ya, dah ya. Apa ni? Dia kata, lepas tu dia ketawa. Wah, syurga boleh berjalan-jalan. Ya. Kalau kita wakaf tu, jannatin tajri, syurga-syurga yang mengalir. Ya. Dia bukan syurga yang mengalir. Syurga-syurga yang sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Bawah pohon-pohon syurga tersebut. Ada dua pendapat lah. Ada yang menyatakan dia mengalir di bawah pohon-pohon syurga itu, atau yang dikatakan ni ialah bangunan-bangunan syurga. Sebab tu orang suka buat rumah atas air. Kalau tak ada air pun dia buat air juga. Kan? Kalau mula daripada tajri boleh lah. Tapi kalau memang cantik daripada tajri, tapi wakaf pada tajri tak sesuai. Kalau tidak daripada tajri, okey lah. Kalau nak mula dia wakaf di sini tak sesuai, kerana dia maksudnya syurga ataupun taman-taman yang berjalan. Jadi puas orang nak memaham macam mana syurga kat sana. Okey, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan memuji kamu semua di dengan sebatang sungai. Ya, dikata di dalam riwayat cerita Talut sini dia mula bertitik tolak perjuangan mereka daripada bumi Palestin. Lalu Allah uji dengan satu sungai, Sungai Jordan. Di situ, di kawasan situ juga, sebab Jordan Palestin dia satu je tu. So Sungai Jordan ni. Itu yang dipanggil kalau dalam dalam buku sejarah Syam tu. Masa Syam tu ialah Syria, Jordan, Palestin. Itu sekali. Tetapi telah dipecahkan oleh penjajah lah. Okey. Bina hari. Ada tanda wakaf tu tidak? Tak ada. Okey. Tetapi statement ni dah jelas. Sesungguhnya Allah adalah yang akan memuji kamu semua dengan sebatang sungai. Kalau tak ada tanda wakaf, kalau kita buat bahasa Melayu nak faham, buat koma. Macam tu. Buat sendiri. Okey, selepas tu ini fa. Apa makna fa? Maka itu seolah-olah ayat baru. Ini kalau kita nak pecah ayat ni macam tu, sampai sini habis satu ayat. Fa, lepas tu maka, itu mula istinaf. Man, siapa? Yang. Kenapa yang? Dia adalah yang tu terjemahan isim apa? Mausul. Sebab itu yang tu isim mausul. Kalau siapa yang disebut man, kalau apa yang? Man. Kalau seorang lelaki yang Alladhi. Dua orang lelaki yang Alladhi atau Alladhi. Kalau orang lelaki yang Alladhina. Seorang perempuan yang dua orang ataupun orang-orang perempuan yang Alladhi ataupun okey, maka dia adalah isim apa tadi? Mausul. Isim mausul. Tetapi biasanya perkataan ni man ni dia boleh menjadikan ayat itu tergantung. Jadi ayat tu mungkin akan tergantung lah. Kalau tengok di sini tergantung lah. Macam kita kata, siapa yang pergi ke pasar pada awal pagi, ayat tu masih lagi tergantung. Apa dia punya pelengkap dia? Jawab. Jawab. Cuba sambung. Siapa yang pergi pasar pada awal pagi, pasti dia dapat ikan segar. Itu pasti dia dapat ikan segar tu. Itu adalah jumlah apa dia panggil? Jawab. Tuan-tuan ingat syarat tu makna ayat tu tergantung, jawab tu makna ayat pelengkap. Okey, mari kita sambung. Apa dia kata? Faman
Syariba. Apa makna syariba? Minum. Fi'il madhi apa dhamir dia? Huwa. Apa makna huwa syariba? Dia telah minum. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Fa'il dia huwa. Huwa tu siapa? Ni'man. Dia kembali siapa? Sebab dia bagi satu kata umum, siapa saja yang telah meminum. Okey, siapa yang dia telah minum. Lepas tu apa perkataan dia? Minhu. Ada dua perkataan yang digabungkan, iaitu min makna apa? Hu, nya. Makna daripada nya tu apa? Iaitu nahar. Minum daripada air sungai. Ayat tu dah sempurna belum? Kalau tak sempurna, ayat ni dipanggil ayat apa ni? Tergantung dalam bahasa Arab disebut apa? Syarat. Shin roto syarat. Okey, lepas tu apa? Fa. Okey. Fa tu haraf apa? Inilah yang dipanggil haraf pelengkap. Apa? Haraf jawab. Di segi haraf ni adalah haraf jawab, tetapi dari segi ayat panjanglah. Fa. Lepas tu apa? Laisa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, laisa ni dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang tak ada fi'il mudhari dia, dan tak ada fi'il amr. Laisa. Kalau tuan-tuan tahu ni fi'il madhi, maka fi'il madhi ni apa dhamirnya? Huwa. Kenapa? Tak ada penambahan. Cuba jalankan fi'il madhi. Diagram warna apa? Kuning. Tuan-tuan masih jadi putih jadi ya. Tapi haji okey, cuba jalankan fi'il madhi ya. Huwa laisa. Mana dia? Dia telah bukan. Salah orang Melayu. Orang Melayu tak faham. Dia bukan. Dia bukan. Laisa. Dia bukan. Okey. Huma laisa. Apa mana laisu? Dia laisa. Huma laisa. Qulna lasna. Anta lasa. Antuma antum. Anti lasti. Antuma lasuma. Antunna ana lastu. Ana lastu. Saya lastu aliman. Saya bukanlah seorang yang alim. Lastu aliman. Kalau nahnu lasna. Okey. Yang sebenarnya laisa ni nanti, tapi saya tak nak tumpu pada hari ini. Laisa ni adalah adik-beradik kepada kana. Nanti kita akan berkenalan dengan adik-beradik kana. Kana ni adik-beradik dia lebih ramai daripada anak saya. Anak saya ada 9 saja. Sebab kana punya adik-beradik ada 13. Kalau tuan-tuan tak ada anak 13, kecil-kecil lah 13 supaya menyamai kana. Nanti dalam buku kita ada bagi dia punya senarai adik-beradiknya dan penggunaannya di dalam Quran. Laisa. Apa makna laisa? Dia bukan. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Sebab dia adik-beradik kana. Bila kita kena jumpa kana, kita kena cari apa? Isim kana. Kita kata kana Allah. Mesti lepas kana tu bagi depan. Kalau inna Allah, dia peranan dia terbalik kalau kita kana Allahu aliman, macam tu ini dia panggil isim apa? Kana. Ini
Khabar kana. Ingat dia, isim kana bagi depan, khabar dia bagi atas. Tetapi kalau inna terbalik, innallaha alimun. Nah, dia terbalik dia. Tapi nak ingat terbalik tu yang susah sikit kan. Kena pelan-pelan sikit kan. Okey, kalau kita jumpa kana macam ni, wa kana aliman. Nah, macam tu. Okey, mana isim kana? Dia akan tersembunyi dalam kana. Apa dia? Isim kana akan jadi huwa, tersembunyi pada. Huwa tu apa? Dia tu siapa? Allah juga. Dia akan jadi macam tu jugalah. Okey. Kalau kita jumpa laisa, carilah kalau ada isim bagi depan selepas dia. Ada tak? Laisa. Tak ada. Tak ada. Kena carilah dhamir yang sebenar. Apa dhamir dia? Huwa. Jadi kita kalau jumpa laisa, nanti kita cari isim. Isim apa? Isim laisa. Macam isim kana lah. Apa isim laisa tersembunyi di sini? Huwa. Huwa tu kembali kepada siapa? Man. Siapa yang minum daripadanya, daripada air sungai tersebut, maka laisa, dia bukan. Dia tu dia siapa yang minum? Dia bukan. Lepas tu apa perkataan dia? Minni. Ada dua perkataan yang digabungkan. Apa dia? Min. Apa makna min? Dari. Kemudian ni maknanya aku. Bukan ni ya saja. Ya mati. Sebab dia menggabungkan perkataan min dengan ya. Jadi macam mana? Terpaksa ditasydidkan minni. Ya. Okey. Cuba jalankan dhamir muttasil sekejap. Kalau daripadanya lelaki, dia akan bunyi apa? Minhu. Saya kena warna apa nak guna? Kuning, hijau, biru, warna pink. Yang kena popular. Dhamir muttasil ni daripadanya minhu. Boleh? Okey, cuba jalankan. Daripadanya minhu. Daripada mereka berdua minhuma. Daripada mereka semua minhu. Okey, daripada dia perempuan daripada mereka berdua daripada mereka semua perempuan minhunna. Daripada engkau lelaki minka. Ya, daripada kau berdua kamu semua daripada engkau perempuan kau berdua kamu semua perempuan daripadaku. Nah, inilah minni. Daripada kami minna. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Minni wa minkum. Boleh ya? Mana daripada aku. Moga Allah menerima daripada aku dan kamu semua. Sama-sama mendoakan. Okey, cuba terjemahkan semula. Fa maka man sesiapa yang penting yang siapa yang syaribah dia telah minum minhu darinya. Nya tu apa? Daripada air sungai tersebut. Fa maka laisa dia tu iaitu yang minum tadi. Dia bukan minni daripada aku, daripada kumpulan aku. Maka ayat ini daripada sini sampai ke sini dipanggil ayat apa? Jawab. Sebab sana tu syarat. Kan? Boleh? Kalau apa ni dari segi makna, ya. Kalau kita dalam Quran kita kena hormat dengan ulama yang menandakan tanda itulah. Ya, kalau tak ada kita jangan berhenti. Sesak nafas nak berhenti sini. Kalau tak ada tanda apa, ambillah semula. Falaisa minni. Dekat sambung. Apa kan? Apa dia? Bila ini adalah
isim laisa, maka min dengan ni adalah khabar. Gabungkan. Ya. Ini kita gabungkan min campur apa? Ya. Okey, kita kurung dia. Sebab kita jumpa isim laisa, kita kena cari apa? Khabar dia dalam bentuk macam tu. Khabar laisa. Terpaksa tulis kecil, no? Okey, misal kata macam ni, laisa. Okey. Laisa al-ustazu. Apa makna laisa al-ustazu? Tak boleh sebut dia sebab ustaz. Ustaz itu bukan. Ustaz tu bukan seorang yang alim. Dia kata aliman. Apa ya? Okey. Kana Allahu aliman. Okey. Tapi kalau kita kata macam ni, laisa, ya, laisa. Apa makna laisa? Dia bukan berada di dalam kelas. Dia bukan berada di dalam kelas. Maka mana isim laisa? Dalam mesti tersembunyi. Isim laisa pada dhamir dia apa? Huwa atau apa? Dia tu siapa? Ustaz jugalah. Dia iaitu ustaz tu bukan berada. Fil fasli itu akan jadi khabar macam tu. Khabar apa? Laisa. Nanti kena sebut macam tu lah. Dia kana laisa. Dia ambil masa sikit sebab dia beradik dia ramai, susah nak kenal. Satu kelas boleh buat 13 orang. Okey. Jadi makna khabar dia ialah minni. Dia siapa yang minum daripada air sungai itu, maka bukanlah dia dari kalangan aku. Apa makna bukan dari kalangan aku? Bukan dari pengikut aku, bukan daripada tentera-tentera yang terpilih. Ni perang kat Palestin, perang Palestin, perang air daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang air diuji dengan air. Maka Salahuddin nak menjatuhkan tentera Salib itu dengan memecahkan kawasan air tentera Salib. Kata dia menang. Sekali Yahudi ambil strategi, dia kuasai air Jordan, Syria, Palestin. Dia ambil semua air itu, Dan ini rupanya adalah strategi perang Badar. Perang Badar menguasai kawasan air. Yang lebih penting daripada minyak, perang daripada pasir, lagi penting ialah air. Sebab tu siapa nak menang kat sana, kat Timur Tengah, kena kuasai air. Okey. Ini tak boleh minum banyak ni. Bukanlah dia dari kalangan aku. Lepas tu apa dia kata? Wah, ini ayat baru. Lepas tu man. Apa makna man tadi? Menjadikan ayat tu akan jadi apa? Tergantung juga. Dia adalah dipanggil isim apa? Isim mausul dan isim syarat. Dia ambil dua peranan syarat. Sebab dia mausul sebab dia yang. Siapa yang? Dia jadi syarat kerana ayat tu akan jadi tergantung. Okey, man. Lepas tu wa mal lam. Ma makna lam? Tidak. Dia terkumpul dalam kumpulan haraf apa? Cuba tengok diagram warna pink. Haraf kopilat. Lam. Jazam. Haraf jazam, apa fungsi haraf jazam? Mematikan fi'il mudhari'. Okey. Apa dia haraf jazam yang pertama? Lam. Yang kedua? Lama. Lam dengan lama makna dia belum. Kemudian li itu apa makna li? Hendaklah. Itu dia panggil lamul amar. Apa makna lamul amar? Perintah. Lam perintah. Dan yang terakhirnya apa? Jangan. Lam itu makna jangan. Okey. Apa dia? Wa man lam am. Mana fi'il mudhari' yang dimatikan?
Yat'am. Asalnya yat'amu. Boleh? Kalau huwa macam mana nak bunyi? Huwa yat'amu. Macam tu. Tetapi bila masuk lam dia jadi lam yat'am. Apa makna huwa yat'amu? Dia makan. Kalau air minum. Di sini siapa yang minum juga. Ta'am makan, siapa yang dia meminum atau memakan. Okey, meminum di sini ya. Fi'il apa tadi? Fi'il mudhari'. Bila mati dipanggil fi'il mudhari' apa? Cuba rujuk diagram warna purple. Fi'il. Mari kita tengok fi'il purple. Mari saya tunjukkan. Okey. Fi'il terbagi kepada dua bahagian, betul tak? Pertama fi'il mabni. Warna purple purple. Warna purple yang apa ni? Okey, fi'il terbagi kepada dua. Fi'il mabni, yang satu yang fi'il madhi, yang kedua apa ni? Fi'il mabni. Yang mabni pertama fi'il apa? Madhi. Yang kedua fi'il amar. Ni kan? Okey, ketiga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun, yang melibatkan hunna. Kalau kita tengok diagram warna kuning, kalau hunna dengan antunna, apa ujung dia? Nun. Ya, betul tak? Ini hukum dia mabni. Apa makna mabni? Kebal. Yang hunna dengan antunna jangan disentuh. Siapa-siapa tak boleh kacau dia. Tak akan boleh berubah. Ini nun ni dipanggil nun niswah. Apa makna niswah? Niswah maknanya perempuan. Sebab hunna laki ke perempuan? Perempuan. Antunna? Perempuan. Maka penambahan nun dipanggil nun betina. Nun perempuan. Yang ada pada fi'il mudhari' hunna ada penambah hujung dia nun. Antunna. Jumpa tak hunna? Hunna ada nun. Lepas tu antunna ada nun. Yang ini dua, tolong ingatkan dan tandakan. Mana-mana fi'il mudhari' yang melibatkan hunna dan antunna, apa hukum dia? Mabni. Senang kan? Tak payah mesti. Fi'il madhi jangan mesti, dia kebal. Fi'il amar jangan usik. Yang boleh usik fi'il apa? Mudhari'. Tapi dalam fi'il mudhari' ada dua tak boleh diusik. Hunna dengan antunna. Itu tak akan boleh berubah. Mana yang berubah apa? Yang lain daripada hunna dan antunna. Okey. Tak apa. Jadi saya nak bagi tahu bukan yang tu. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Fi'il terbagi kedua mabni dan yang kedua fi'il mu'rab. Mu'rab mana apa? Berubah dia ada tiga bahagian. Kalau fi'il mudhari' tu didahului oleh haraf jazam, dia dipanggil fi'il apa? Jumpa tak? Ya mu'rab. Kalau fi'il mudhari' tu didahului oleh haraf jazam, dia dipanggil fi'il mudhari'. Mudhari' apa? Majzum. Jumpa tak? Majzum. Itu maknanya mesti ada fi'il mudhari' itu mesti dimulakan oleh haraf jazam. Contohnya lam. Bila masuk pada fi'il mudhari' yat'amu jadi yat'am. Fi'il mudhari' itu mati. Kalau fi'il mudhari' itu didahului oleh haraf nasab. Jumpa tak haraf nasab? Dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Mudhari' mansub. Semua jumpa?
Contoh haraf nasab, contohnya apa? An. Ambil satu an. Bila masuk yat'am jadi apa? Dia akan jadi bagi atas lah. Contoh. Okey, kalau dia tidak diganggu, tidak diganggu oleh apa? Oleh haraf nasab atau haraf jazam. Tak ada siapa yang kacau dia. Dia jadi apa? Yat'am jadi apa? Yat'amu. Sebab tu dia bagi depan. Kalau kita jumpa fi'il mudhari' itu bagi depan, maknanya tak ada siapa pun kacau dia. Kalau kita tengok jadi bagi atas pula. Siapa yang kacau dia? An, haraf nasab. Tiba-tiba mati fi'il mudhari'. Mana siapa yang kacau dia? Okey. Tuan-tuan ni sebenarnya tak susah. Fi'il mudhari' ada dua je yang mengacau. Satu haraf jazam, dia menjadi majzum, menjadi mati. Satu lagi iaitu dikacau oleh haraf nasab. Adapun fi'il mudhari' yang tak kena kacau, cuba tuan-tuan tengok ada berapa baris dia. Mari cuba tengok diagram warna kuning. Okey, itu yang diagram warna kuning kita tu menunjukkan fi'il mudhari' yang tidak dikacau. Kuning, cuba tengok fi'il mudhari'. Ya? Ya. Kita kan macam ni. Dia tidak dikacau, buku dia macam ni. Tengok sini, tuan-tuan. Kalau cuba tengok fi'il mudhari' ada berapa baris ya? Okey, satu dia bagi depan kan? Bagi depan, kakak terbalikan ya, situ fi'il mudhari'. Okey. Cuba senaraikan fi'il mudhari' yang bagi depan. Apa dhamir dia? Pertama wa. Kedua iya. Ketiga anta. Yang bagi depan dia anta. Lagi ana. Lagi nahnu. Ada berapa? 5. Ada 5. Okey, 5. Itu bermakna kalau fi'il mudhari' tu, kalau fi'il mudhari' tu bagi depan bermakna apa? Tak ada siapa yang ganggu dia lah. Ada 5 kan? Ada 5 dhamir yang terlibat. Okey. Yang kedua melibatkan hunna dengan antunna tu nak buat macam mana? Ini jangan usik, jangan diusik. Ada berapa? 2. Ada 2. Ini 2 ni tak boleh usik sebab dia mabni. Apa makna mabni? Kebal. Kemudian yang ketiga ialah yang hujung dia, cuba tuan-tuan tengok ada nun. Nun. Maknanya tak kisah alif nun ke waw nun, jangan sentuh hunna dan antuna. Kalau siapa tersentuh dia tersilap. Okey, cuba senaraikan. Fi'il mudhari' yang ada nun di hujung pertama ma, kedua hum, ketiga keempat siapa hunna dia melangkah. Baru sebut hunna jangan usik. Kenapa? Dia mabni. Okey, hunna tak masuk. Lagi antuma. Lagi antum. Lagi anti. Lagi antuma. Lagi itu break makan. Ada berapa? Ada 7. Okey, macam